Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال مصنف رحمة الله عليه ونفعنا بعلومه في الدارين. وقال عن عطاء بن أبي رباح قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبروا. فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف فدعا لها. متفق عليه. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas keluarga baginda serta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin, mudah-mudahan kita beriman, bertakwa, menjadi orang-orang yang sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sambung pada malam ini pada hadis yang ke-36. Pada bulan yang lepas kita baca hadis 35. Jadi malam ini hadis yang ke-36 daripada kitab Riyadhus Salihin, taman bagi orang-orang saleh. Jadi hadis ini wa an Atha bin Abi Rabah Qala libnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Atha ibn Abu Rabah menerangkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata. Jadi siapa dia Atha ini? Hadis yang kita baca perawi ataupun kita kata yang mengambil hadis ini ialah Ibnu Abbas. Kemudian Atha menceritakan berkenaan dengan apa yang dia ambil daripada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Atha bin Abu Rabah ini dia panggil tabi'i. Jadi Ibnu Abbas ini dia panggil sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia siapa dia? Atha bin Abi Rabah ini. Dia Atha bin Abi Rabah ini, dia orang Yaman. Dia orang Yaman. Dan dia lahir sewaktu Khalifah Sayyidina Uthman ibn Affan. Dia lahir pada pemerintahan Sayyidina Uthman ibn Affan. Maksudnya dia tak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sempat bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia dinamakan sebagai At-Tabi'in. Di kalangan Tabi'in ialah Atha ibn Abi Rabah. Abu Rabah ini bapa kepada Imam Atha. Bapa dia bernama Abu Ar-Rabah Aswadain, bapa Imam Atha ini. Dan bapa dia ini, asal nama bapa dia Aslam. Nama ibunya adalah Barukah. Nama ibu kepada Imam Atha. Imam Atha ini dia adalah hamba kepada Khaisam. Kurang itulah keluarga Khutsaim atau Khaisam Khutsaim. Jadi dia hamba kepada keluarga Khutsaim di Mekah. Dan dia orang Yaman. Bila orang Yaman ini, dia berkulit hitam, rambut kerinting, bibir mulut dia tebal. Tapi dia suka dengan Islam semasa dia menjadi hamba. Oleh kerana Tuhan dia melihat kesungguhan dia dengan Islam, ajaran Islam dia laksanakan dengan sempurna, dan dia berminat dan semangat. Apabila Tuhan dia tengok bodoh ni semangat, hamba ini semangat dengan Islam, dia memang tak lepas peluang pengajian minta izin daripada Tuhan dan sebagainya. Kesungguhan yang ditunjukkan oleh Atha ini, maka Tuhan dia memerdekakan dia, membebaskan dia daripada kehambaan. Maka dia pun dimerdekakan oleh Tuhan dia. Apabila dia dimerdekakan oleh Tuhan dia, dia mengaji di Mekah. Dia mengaji di Mekah ini seolah-olahnya masjid itu macam rumah dia. Selama 20 tahun dia mengaji. Pengajian dulu dia di masjid, Alaqah di masjid. Dia belajar dengan kibarus sahabat, dia belajar dengan Ibnu Abbas, dia belajar dengan Ibnu Umar, dia belajar dengan Zubair ibn Awam, dan ramai di kalangan sahabat, termasuk juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengaji kepada para sahabat yang bertaraf alim, ulama yang hebat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun, sehingga menjadikan masjid macam rumah dia. Dia duduk mengaji di situ daripada pagi sampai ke malam. Kesungguhan Imam Atha ibn Rabah, Abu Rabah. Jadi dia menjadi alim. Asalnya hamba. Asal dia hamba jadi alim, menjadi mujtahid dalam berbagai bidang ilmu fiqh, dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir. Maka dia asal adalah seorang hamba abdi, itu menjadi seorang ulama besar. Jadi bila ada kesungguhan, ditambah pula dengan kecerdikan, ditambah pula dengan kerajinan, jadi ulama. Dia jadi seorang ulama. Tiga benda ni kalau duduk sekali, memang dia akan jadi orang yang sangat hebat dalam ilmu pengetahuan. Orang pandai, rajin. Dia dah pandai, rajin pula. Dia pandai, dia rajin.
dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila penduduk di kalangan penduduk Mekah ini mereka ada masalah, mereka kumpulkan masalah, mereka tanya kepada Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Ibnu Umar, kenapa kamu tanya pada aku sedangkan di sisi kamu ada Atta bin Abi Rabah? Tak payah tanya aku, pergi tanya dia. Dia alim. Begitu juga dengan Ibnu Abbas. Bila orang kumpul-kumpul tanya masalah, ialah ulama daripada Madinah datang ke Mekah. Jadi orang pun kumpul masalah nak tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata seperti mana dikata oleh Ibnu Umar, kamu jangan tanya aku, di sisi kamu itu ada Imam Atta bin Abi Rabah. Pergi tanya dia. Dia memang orang alim, orang yang hebat, orang yang kuat beribadat pada Allah. Kata Ibnu Juraih, Ibnu Juraih berkata, apabila Imam Atta ini sembahyang, di kalangan yang sembahyang paling terbaik, macam mana penilaian Ibnu Juraih, wallah, tapi terbaik bila dia sembahyang. Sehingga kan di waktu usia dia yang kita kata agak tua, lebih kurang 70 lebih ke atas, dia sembahyang dengan membaca 200 ayat. Sambil berdiri, dengan berdiri dia tu daripada mula dia baca ayat sampai 200 ayat tak bergoyang. Umur 70 kata. Hak muda saya cerita. Zaman muda tak payah cerita. Ni kata Ibnu Juraih, waktu dia umur sudah agak tua, dia masih lagi sembahyang membaca 200 ayat dan badan dia tak tegak. Macam tiang elektrik tak goyang. Kita muda, kata imam baca panjang, dia pening lah. Sat lagi dia pinggang dia belah kanan, sat lagi pinggang pergi belah kiri. Sat lagi lepas mayang pun tu imam baca panjang kan. Dan itu imam apa? Dia tarah imam, tarah orang. Ulama mujtahid ni memanglah kebat. Ini Imam Atta. Jadi bila mereka ini di kalangan ulama, bila mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, mereka boleh faham setiap kalimah-kalimah. Sebab tu mereka ralik dengan kefahaman mereka tentang ayat Quran. Kita baca ayat Quran kita tak faham, sebab tu dia jadi lesu, dia jadi tahu apa. Kecuali imam baca sedap, tu cerita lain lah, dia ralik sikit lah. Kalau imam baca sedap, kalau imam baca tak sedap, lagi dia rasa cepat jemu. Jadi imam-imam ini bila dia baca Quran, dia faham betul-betul ayat Quran itu. Jadi dia boleh ikut setiap kalimah-kalimah itu. Dia ralik dengan ikutan maksud ayat, sebab dia faham semua ayat Quran dari pemula sampai ke habis 30 juzuk, semua duduk dalam kepala. Jadi dia tak ada apa-apa lah. 200 ayat pun dia orang panggil, dia duduk di dalam alam bacaan ayat Al-Quran itu. Dan dia meninggal dunia pada tahun 114 Hijrah. Imam Atta dia meninggal dunia pada tahun 114 Hijrah. Ini serba sedikit tentang biodata Imam Atta ibn Rabah. Jadi Imam Atta ibn Abi Rabah menerangkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun dah sebut biodata dia, nama dia Abdullah bin Abbas. Abbas ini abang kepada ayah Nabi Abdullah. Abdullah ni adik bongsu. Ibnu Abbas ini abang. Jadi kata Imam Atta, Ibnu Abbas terang dekat dia hadis ini.
Apa yang Ibnu Abbas kata, adakah engkau suka melihat seorang perempuan daripada ahli syurga? Kata Ibnu Abbas kepada Atta, dia korang bahasa kita lah, hang nak tengok tak perempuan yang contoh perempuan ahli syurga? Kata Ibnu Abbas, hang nak tengok tak perempuan ni ahli syurga? Aku menjawab, kata Atta, aku menjawab, bahkan ya, aku nak tengok siapa dia. Siapa dia yang dikatakan perempuan ahli syurga ni? Tunjukkanlah, tunjuk kat aku tang mana, siapa dia? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, itulah dia wanita yang hitam. Tuhan nak tahu Tuhan hitam tu. Lebih kurang gitu lah. Perempuan duduk lalu, Ibnu Abbas dia teringat hak Nabi cerita zaman dia pun dulu. Perempuan ni masih hidup lagi zaman ni, zaman hak Ibnu Abbas cerita kepada Atta ini. Dia kata hak tu, hak hitam perempuan hak tu. Ibnu Abbas kata yang itu, perempuan yang hitam itu. Perempuan yang hitam itu, ulama-ulama hadis bila dia semak hadis ini, perempuan ini adalah perempuan yang bernama Ibnu Zufar. Dia daripada Habsyah mai ke Madinah. Orang kulit hitam. Rupanya orang kulit hitam ni bila dia kuat, dia beriman dengan Islam, dengan ajaran Nabi ni, sampai ahli syurga. Bilal bin Rabah ni, Imam Atta bin Abi Rabah juga. Bilal bin Rabah, Atta bin Abi Rabah, bukan adik-adik dia ni. Jadi itulah dia wanita hitam. Yang hitam tu, hak hitam tu. Jadi benda Ibnu Abbas bukan nak bagi tahu kata nak menghina dia dah. Depa duk cakap dua orang tu hak hitam tu. Nak tunjuk kata hak tu tak kisilah orang. Hak tu. Kemudian Ibnu Abbas pun menceritakan kepada Imam Atta, pada suatu hari telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari perempuan ni mai jumpa dengan Nabi. Kata Ibnu Abbas kepada Atta, dia jumpa dengan Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, aku berpenyakit gila babi. Perempuan tu mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku ada penyakit gila babi. Sawan babi tu, lebih kurang sawan. Dalam bahasa Arab dia panggil nama, dalam teks Arab ini dia sebut usra. Dia macam penyakit sawan. Kawan saya meninggal dunia seorang. Dia tarik juga dekat Tasik Gelogok yang dia tulis komersial lah tu. Dia dah buat tulis perniagaan komersial ke apa satu dekat Zon Ria lebih kurang tu lah, kawasan tu. Dia ada satu parit besar juga lepas tu. Bila dia naik motor, dia tarik, naik motor dengan anak dia. Masa naik motor tu main penyakit tarik, dia jatuh dalam longkang tu. Anak dia pun jatuh dan dia meninggal di situ. Mudah lagi, tak sampai 40 lagi. Kau nak lebih pun sikit lah, 141, 42 lebih kurang gitu lah. Jadi perempuan ni dia mai jumpa dengan Nabi, dia kata aku ada sawan babi. Sawan babi, terjemahan kita ni sawan babi. Hingga terbuka aurat. Jadi bila mai penyakit ni, penyakit tarik ni, sampai aurat aku semua buka. Perempuan ni mai jumpa Nabi, dia katakan Nabi,
aku ada penyakit sawan babi sehingga aurat aku semua terbuka. Tak sedar terbuka habis, kau kena dekat kad. Jadi doakanlah semoga Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit aku. Perempuan ni jumpa dengan Nabi, minta, ya Rasulullah, tolong doa supaya penyakit aku ni sembuh. Ini Ibn Abbas cerita kepada Imam Atta. Dijawab oleh Nabi SAW. Nabi jawab permintaan dia, jika mahu engkau hendaklah bersabar dan bagimu syurga. Sebaliknya, jika engkau mahu, aku akan berdoa kepada Allah semoga dia menyembuhkan kau. Nabi bagi dua pilihan. Yang pertama, Nabi kata yang pertama, jika kamu mahu bersabar di atas penyakit kamu, bagi kamu syurga. Maksudnya Nabi tak doa lah. Penyakit sawan tu, tarik ataupun gila babi ni, sawan babi ni, kalau mahu kau bersabar di atas penyakit yang Allah Ta'ala takdirkan ke atas kamu, dan bagi kamu adalah syurga. Atau Nabi kata, aku berdoa kepada kamu, insya-Allah Allah Ta'ala akan menyembuhkan kau. Dua pilihan. Nabi dia bila doa memang mustajab lah. Agak-agak kita nak pilih mana satu lah. Nak bagi tawaran begitu. Kalau bersabar, kamu ahli syurga. Kalau kamu nak aku berdoa, aku berdoa. Dijawab oleh wanita itu, wanita yang hitam itu, aku pilih aku bersabar. Dia pilih, dia nak bersabar atas dugaan yang Allah Ta'ala bagi. Jika begitu, perempuan ni kata, doakanlah kepada Allah supaya aku tidak terbuka aurat. Yang tu saja. Bila datang penyakit sawan ni, aurat aku tak terbuka. Hak tu je. Hak sawan tu, kau tak payah berdoa, ya aku akan bersabar di atas ujian yang Allah Ta'ala turunkan kepada aku, penyakit ini. Tetapi ketika aurat itu terbuka, hendaklah kau berdoa pada Allah ketika datang penyakit itu, aurat aku tertutup. Jaga aurat. Lalu Nabi SAW mendoakan untuknya sebagaimana kehendaknya. Dan hendak macam tu, Nabi berdoa begitu. Maka Allah Ta'ala memperkenankan doa Nabi. Dia kekal dengan penyakit sawan babi, tetapi ketika datang, maka aurat dia tak terbuka. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, sinfani min ahli nar, ada dua golongan ahli neraka. Sinfani min ahli nar, ada dua golongan ahli neraka. Lam arahuma qat, Nabi kata aku tak pernah tengok. Maksudnya selepas daripada Nabi wafat lah. Qaumun wa ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribu bihan nas. Satu kaum yang ada alat pukul cumeti seperti ekor lembu, yadribu bihan nas, mereka memukul manusia. Ada satu golongan pegang alat pukul, tak kira lah contoh ke, rotan ke, ekor pari ke, kayu ke. Tapi Nabi bagi contoh di sini seperti ekor lembu. Jumpa orang dia tibai. Nak menunjukkan di sini orang zalim, dia buat zalim, orang buat zalim kepada orang lain. Orang tak bersalah ataupun belum lagi bersalah,
dia bagi jajaran. Ini ahli neraka, menzalimi orang. Kadang-kadang nak tunjuk gagah, nak tunjuk perkasa, silap sikit ya, nak ajar berhenti. Oleh kerana dia rasa dia tu hebat, dia ada silat, dia ada macam-macam. Jadi bila dia ada macam-macam ini, dia rasa dia boleh bully orang. Jadi Nabi bagi peringatan, ini ciri-ciri ahli neraka. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun, orang perempuan yang berpakaian tapi telanjang, tidak tutup aurat. Mana ciri yang kedua ini ialah perempuan yang tidak menutup aurat ketika keluar daripada rumah ataupun di dalam rumahnya ada mahramnya, yang ada ajnabi. Dia ada ajnabi, ada rajulun ajnabi, ada lelaki yang asing. Jadi dia buka aurat dia. Bila dia buka aurat dia, itu ciri ahli neraka. Ini kata Nabi. Jadi perempuan hitam ni sampai waktu dia sakit, dia tak sedar pun dia tak mahu aurat dia terbuka. Walaupun dia sakit, dalam keadaan dia tak sedang, Islam memaafkan, dia tak sedang apa-apa, tetapi yang tu pun dia tak mahu supaya aurat dia terbuka, dilihat oleh orang. Orang lah tak sakit apa, dia nak buka. Dia buka bagi orang tengok lah, begitu begini dan sebagainya. Ini ciri ahli neraka. Ada lagi dalam hadis yang lain, tapi Nabi sebut ni hak dua ni. Dia ada satu perempuan, Nabi SAW menyebut kepada anak dia nama Fatimah. Dia kata, wahai Fatimah, kalau kamu nak tengok calon ahli syurga, hang pi cari perempuan bernama Muti'ah. Di Madinah ni, hang pi cari satu perempuan nama Muti'ah. Nabi tak tunjuk yang mana satu Muti'ah, hang pi cari sendiri. Jadi Fatimah ni pun pi cari. Dia tanya kawan tu, tanya berapa hari dia pi cari. Akhirnya dia jumpa perempuan Muti'ah duduk di pinggir Madinah. Di pinggir Madinah, seorang perempuan nama Muti'ah. Satu hari dia minta izin kepada suami dia, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata dia nak bawa Hasan untuk pergi ke rumah Muti'ah. Jadi Sayyidina Ali pun izinkan dia pergi. Dia pun pergi ke rumah Muti'ah. Bila sampai rumah Muti'ah, dia bagi salam. Kemudian Muti'ah pun jawab salam. Jadi Muti'ah tanya, siapa dia? Fatimah pun jawab, Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa gembira sebab anak Rasulullah mai ziarah rumah dia. Jadi dia pun buka pintu, nak buka pintu sikit, dia tengok Hasan ada. Hasan pada masa itu umur 5 tahun. Sayyidina Hasan pada tu umur 5 tahun. Bila tengok Hasan ada, dia tutup balik. Dia kata, suami aku tidak ada di rumah dan aku minta maaf tak boleh mengizinkan kamu masuk sebab ada anak lelaki kamu, di mana ajaran bapakmu tak bagi membenarkan lelaki masuk ke dalam rumah sekiranya suami tidak ada. Dia kata Muti'ah. Walaupun masa tu Hasan baru 5 tahun. Jadi kalau kamu nak datang, kamu datang besok, aku akan minta izin kepada suami aku dulu. Fatimah balik. Bila Fatimah balik, duduk besok, Husin nak ikut sama. Husin ni adik pada Hasan.
Mereka bukan kembar, dia adik pada Hasan. Bila adik pada Hasan ni nak ikut je merengek kat mak dia bawa duduk. Muti'ah ni minta izin dekat laki dia Hasan seorang saja. Pada anggapan Fatimah, mungkin suami dia izin, tapi Muti'ah ni minta izin kat suami dia. Hasan anak Fatimah, cucu Rasulullah 5 tahun datang. Jadi Fatimah ni, Muti'ah kata nak minta izin kat suami dia, nak suruh masuk Hasan dalam rumah. Masa dia tak ada, dia pergi kerja. Jadi suami dia izin lah. Tiba-tiba hari yang kedua tu Husin mai sama. Jadi dua orang. Jadi bila dua orang, kata Muti'ah, minta maaf Fatimah, aku tak boleh izin sebab suami aku izin Hasan seorang saja. Tak izin berdua. Kalau main dua-dua, aku nak minta izin pula sekali lagi. Calon ahli syurga Nabi kata tu, Muti'ah tu. Hari ketiga, dia pun minta izin Husin dengan Hasan. Jadi suami dia izin Husin dengan Hasan, cucu Rasulullah, diizinkan masuk sebab budak kecil. Hari ketiga masuk. Bila masuk ke dalam rumah, suami dia tak balik ni. Suami dia bekerja, tak balik lagi. Tapi dia tengok Muti'ah ni kalut. Lepas dia masak semua, dia tukar baju. Muti'ah ni tukar baju. Dia tukar baju yang cantik baju ni. Dia mandi, dia tukar baju dia hias diri dia. Muti'ah ni dia tak pakai baju hak masak ni, bau lauk. Dia tukar baju lain, dia berhias. Fatimah duk tengok. Fatimah tanya, nak pergi mana? Tengok baju nampak kan? Dia kata, sebentar lagi suami aku akan balik, aku akan sambut dia dengan baju yang baik yang ada dalam almari. Tu kata Muti'ah. Tak tahulah kalau isteri tahu dia buat begitu. Dia tahu dah suami dia balik ke 5, jam ke 5. Persiapan nak apa orang bagi, nak sambut suami ni. Sebab tu Muti'ah ini dia akan masuk syurga awal. Selepas isteri Nabi, dia akan masuk syurga. Hebat Muti'ah. Oleh kehebatan dia menjaga hak suami dia ini, sehingga dia masuk syurga awal. Ni tak payah nak tunggu di mahsyar, tak payah nak tunggu yang banyak, yang berapa ribu tahun kita tak tahu. Dengan roblok malaikat lah, dengan amalan kita, kemudian titis sirat, dia macam-macam lagi. Banyak benda-benda yang ada di mahsyar. Tapi Muti'ah ini dia masuk selepas isteri Nabi masuk, dia akan masuk. Walaupun dia bukan isteri Nabi, tapi hebatnya dia menjaga suami dia. Di Fatimah terus balik. Dia kata, aku minta izin nak balik lah, sebab suami kamu pun dah nak balik. Apa yang ayah dia kata tu betul. Nabi SAW kata nak pergi tengok. Sebab apa Nabi kata macam tu? Suruh Fatimah pergi tengok hang tiru dia buat. Itu setengah ayah dia ajak macam tu anak dia. Ada macam-macam orang apa strategi nak ajak anak. Tengok orang, dia tunjuk. Kadang-kadang ayah tu tunjuk sendiri, ayah tu habaq sendiri. Kadang-kadang hampir tengok orang tu buat. Hampir tengok dia macam-macam kaedah dan strategi untuk mendidik anak. Jadi dia kata kat Fatimah, hampir tengok. Hari yang keempat dia pergi lagi. Hari yang keempat dia pergi. Masa tu suami dia ada. Dia Fatimah duduk. Kemudian ada apa-apa bersembang apa semua. Kemudian Muti'ah ni macam biasalah, dia suami dia balik, dia akan pakai baju yang paling comel lah dalam almari. Kita nak pakai kenuri lah. Hak comel tu pakai kenuri. Bukan nak sanggup suami balik je, pakai kenuri. Tapi Muti'ah ni hak baju paling comel tu hak nak sambut suami tu.
Hak baju hak dia masak tu, dia tak taling, dia sangkut taling. Tu kehebatan yang begini layaklah dapat syurga selepas isteri Nabi. Begitu hebat. Jadi bila dia letak pinggan, dia letak cawan, dia letak apa, semua cukup lengkap, apa nama, untuk makan. Jadi dia bawa keluar satu rotan panjang lebih kurang 2 meter. Dia bukan rotan, dia lebih kurang kita kata macam rotan, dia bukan rotan. Apa alat Allah alam, lebih kurang gitu. Dia kata kat suami dia kalau hidangan dia ataupun apa perlakuan dia yang tidak baik, dia sanggup dirotan oleh suami dia. Sampai tahap yang macam tu. Fatimah duk perhati tengok. Ada Fatimah pun minta izin balik. Suami mana nak rotan isteri itu? Gila kan. Cuma persembahan dia begitu. Kadang-kadang setengah dia mohon maaf ke suami dia kalau apa kekurangan yang dia buat pada hari itu, masak tak sedap ke ataupun kelakuan tak elok ke dan sebagainya, dia minta maaf siap kepada suami dia. Sebab itu Mutiah ini di antara perempuan yang awal masuk syurga. Kerana hebat dia melihat kepada, kita tengok contohnya macam Asia, contohnya isteri kepada Firaun. Dia masuk syurga, tapi laki dia kira jahat nak mampus lah, bahasa kita. Isteri kepada Nabi Lut masuk neraka, suami dia Nabi. Jadi tengok siapa yang pegang ajaran Islam. Kalau suami itu pegang ajaran Islam sambil mendidik isterinya, isteri tak nak ikut, ataupun isteri ni walaupun laki dia jahat tak mana pun, tapi dia taat pada perintah Allah, dia masuk syurga. Isteri itu masuk syurga, macam Asia dan sebagainya. Jadi perempuan ni sebab apa dia masuk syurga awal? Sebab hebat dia taat kepada Allah. Allah Ta'ala suruh taat suami, dia taat sungguh suami. Kalau suami pun dia taat begitu, Allah Ta'ala lagi hebat. Ketaatan dia kepada Allah Ta'ala lebih lagi hebat. Jadi bila benda-benda yang hebat macam ni, maka Allah Ta'ala bagi syurga pun hebat juga. Dia awal masuk syurga selepas daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia bukan isteri Nabi. Kalau orang perempuan zaman lah dia nak masuk syurga selepas isteri Nabi, tiru Mutiah. Dia tiru Mutiah. Apa yang Mutiah buat, dia tiru. Suami dia masuk bila? Kalau suami dia betul-betul juga taat yang hebat kepada Allah, mungkin masuk awal. Kalau suami dia kurang taat, dia masuk awal dulu pada suami dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perempuan hitam ini yang Ibnu Abbas cerita kepada Atta ini juga di kalangan ahli syurga. Sebab hebat dia menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam keadaan dia sakit, dia tak nak aurat dia terbuka. Dalam keadaan dia sakit. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kesimpulan daripada hadis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan syurga kepada orang yang bersabar menghadapi bala dunia. Jadi kalau kita ni COVID, dia banyak-banyak sabarlah. Apa sahaja Allah Ta'ala bawa turun, dia bersabar. Bila bersabar ini, sabar dia tinggi, maka dia adalah di kalangan yang dijanjikan ahli syurga. Seperti mana dalam hadis yang Nabi sebut kepada perempuan hitam itu, perempuan berkulit hitam itu, dia adalah daripada ahli syurga kerana dia bersabar penyakit sawan babi yang Allah Ta'ala takdirkan kena kepada dia.
Dia kalau sakit ni kadang-kadang orang payah nak bersabar. Dia perongoi. Silap sikit saja dia perongoi. Silap sikit saja. Tambah pula dia pula ada perongoi, lagi perongoi. Orang sakit ni. Kalau isteri silap sikit pun perongoi, anak silap sikit pun perongoi bila dia dapat sakit. Sebab dia tak bersabar ujian yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Jadi kalau orang yang boleh bersabar, maka ahli syurga. Tak kira siapa yang boleh bersabar. Bersabar ni sama ada dia dengan orang yang dia nak berhadapan itu, dan juga dia dengan hukum Tuhan. Walaupun dia mendapat penyakit nak sembahyang, dia tak sembahyang. Kuat lagi sembahyang. Setengah orang di kalangan ulama-ulama, lagi dia sakit lagi kuat dia sembahyang. Lagi dia demam, dia sembahyang. Dia sakit kepala pun dia sembahyang. Dia taat perintah Allah walaupun dia sakit. Setengah orang dia sakit kepala, dia dah sembahyang, tidur terus daripada pagi sampai ke petang. Dia sakit kepala. Maksudnya kalau dia sakit itu, dia lebih dekat kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah supaya dihilangkan dia punya sakit kepala dan sebagainya. Mengubati penyakit yang kedua dengan doa dan harapan yang bersungguh-sungguh kepada Allah memberi kesan dan manfaat di samping mengambil ubat. Jadi Islam tidak melarang kita ambil ubat. Jadi bila kita ambil ubat, dia ada tata cara dia. Kita kena baca Bismillah. Dan kita doa, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku. Bukan ubat tu bagi sembuh, Allah Ta'ala bagi sembuh. Tapi ubat itu adalah ikhtiar, usaha yang kita buat. Tapi dibacanya Bismillah dan didoakan supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit. Imam Syafi'i dia ada penyakit bawasir. Imam Syafi'i bawasir yang kronik juga Imam Syafi'i ni. Tapi dia banyak sabar pada Allah. Sampai kadang-kadang kalau Imam Syafi'i buat kuliah ni, kat kerusi ni udara Imam Syafi'i. Yang ketiganya, meminta tolong orang lain supaya berdoa kepada Allah bagi diri kita adalah harus. Macam lah ni lah, kita berjumpa tok-tok guru ataupun orang-orang saleh minta tolong doa kat kita. Macam perempuan Habsyah ni, dia berjumpa dengan Nabi, dia suruh Nabi tolong doa. Apa hukum kita minta orang lain doa? Hukum dia harus. Tapi kita pun kena minta doa juga lah. Kita pun kena minta doa juga pada Allah. Di samping kita suruh orang-orang yang saleh untuk mendoakan. Seorang itu dikehendaki bersabar menanggung penyakit yang menimpa diri, kerana penyakit itu sebagai dugaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang kita baca pada malam ini. Contoh ahli syurga yang Allah Ta'ala bagi penyakit, walaupun dia pergi minta supaya Nabi berdoa untuk dia hilangkan penyakit, Nabi bagi dua pilihan. Ahli syurga kekal dengan penyakit tapi kena bersabar, atau aku berdoa untuk kamu. Dia pilih yang pertama. Dia nak kekal penyakit, cuma dia kata kepada Nabi supaya ketika mana penyakit dia datang, tidak, aurat dia tidak terbuka. Jadi istiqamah dia kepada ajaran Islam. Jadi dia macam kita hidup di atas muka bumi. Siapa yang kuat bertakwa kepada Allah, dia calon ahli syurga. Dia bukan tok guru ke, ustaz ke, pekerja kilang ke, buat sawah padi ke, penoreh getah ke, yang tu tak ada. Siapa yang kuat bertakwa, yang ikut syariat Islam, tinggi dia takwa dia pada Allah dan banyak dia bersabar, itu adalah calon-calon ahli syurga. Bukan title tu, bukan title tuan guru, bukan title profesor, bukan title profesor madya ke apa ke, itu bukan. Apa noreh getah ke, pekerja kilang ke, apa ke. Orang yang paling bertakwa, orang yang boleh taat kepada perintah Allah, maka
maka dialah calon-calon ahli syurga. Seperti mana yang kita sebut kisah Muti'ah. Dia pun tak ada apa-apa, nama tak ada nama, cuma duduk di pinggir Madinah. Cuma dia kuat taat pada suami dia yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala calon syurga, dan akan masuk dalam syurga ini selepas isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan ada apa, orang biasa je. Bukan satu nama yang hebat, seperti Fatimah nama yang hebat, Aisyah nama yang hebat. Muti'ah ni nama yang tak hebat. Cuma Nabi kata kalau nak tengok ahli syurga, hampir cari dah. Kan Nabi tahu. Begitu juga zaman kita sekarang ini, siapa yang kuat dia taat pada Allah, dia menjauhi perkara yang dilarang oleh Tuhan, dan dia melaksanakan perkara yang Allah Ta'ala suruh, dia lah calon ahli syurga. Itu saja. Cumanya kita ada syaitan, ada hawa nafsu. Yang tu dia, kita kena banyak-banyak mujahadah lah, kena banyak berjuang, berperang dengan nafsu. Dia nak dapat syurga ni bukan benda mudah. Dia kena perjuangan. Nafsu ni memang dia nak belaka. Jadi dia kena berjuang soal itu. Setan dan sebagainya, Allah lemahnya hari ni, maka dia kena berjuang tu. Nak makin sembahyang tahajud contohnya, Allah, doa Allah saja. Doa Allah. Tapi bila dia boleh berjuang itu, dia pilihan. Dia satu pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum saya tamatkan kuliah pada malam ini, saya nak sikit sebut tentang wakaf ya. Di sekolah saya ni, dia nak buat balai tahfiz. Dia nak buat balai tahfiz, pelajar hafaz Quran. Masa ada seorang aku duduk di imam sini, aku ngaji sana, nama apa aja pun tak ingat, kata 3. Jadi kita nak buat balai tahfiz. Balai tu dah ada, cuma kita nak buat bagi macam, nampak macam balai tahfiz. Jadi kita dah mohon kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, dan sudah mendapat kelulusan untuk mengutip sikit dana lebih kurang 110,000 kot. Jadi kita buatlah bentuk kupon. Satu kupon tu RM10. Satu kupon tu RM10. Ni siapa-siapa yang merajat nak buat wakaf pada ayah dia ke, mak dia yang telah meninggal dunia ke, siapa-siapa lah, ataupun untuk diri dia sendiri ke. Saya belajar ni, dia bila dia hafal Quran di situ, sebenarnya bila dia dah hafal Quran tu dalam badan dia, dan dia baca Al-Quran itu, dia berpanjangan lah pahala untuk ibu dan ayah dan sebagainya lah. Dan kita buat dua. Satu kita buat tempat riadah belajar puteri, satu lagi kita buat balai tahfiz. Jadi kalau tuan-tuan berhajat untuk buat wakaf ni, satu kupon tu nilai dia RM10. Bagi ada kat anak dia lah, pakai baju kuku gelap lah, kalau tuan-tuan berhajat lah. Jadi saya ingat itu sahaja yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Sesudah ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين. Dan balik. Dan balik.